Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ismail Rizahan bin Ismail. Nombor matrik saya ialah 299726. Hari ini saya akan membentangkan tentang pengenalan perkara gaib. Secara bahasa, gaib bererti tidak tampak, tidak nyata dan tersembunyi. Sedangkan secara istilah, gaib memiliki arti sesuatu yang tidak dapat ditangkap dan dijangka oleh indera manusia. Gaib ialah istilah yang datang daripada perkataan bahasa Arab. Gaib mempunyai banyak makna mengikut konteks yang berbeza. Contohnya, konteks seperti percakapan, agama dan sastra. Beriman kepada perkara gaib adalah wajib kerana mempercayai perkara-perkara gaib adalah salah satu syarat untuk benarkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meyakini kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kepercayaan terhadap pewujudan alam barzah. Alam barzah merupakan perkara gaib yang tidak diketahui melainkan dengan pengerusi pengabaran dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada para rasul dan nabi. Barzah dari segi bahasa merujuk kepada dinding maupun tembok yang menjadi penghalang antara satu sama lain, iaitu penghalang antara dunia dan akhirat. Menurut Kamus Al-Arab oleh Ibnu Al-Manzur, alam barzah merupakan satu tempat persinggahan sementara antara dunia dan akhirat sebelum dikumpulkan di padang mahsyar yang merujuk selepas meninggal dunia hinggalah ke hari kebangkitan. Kewujudan alam barzah. Orang yang telah meninggal dunia akan dihidupkan kembali setelah berada di dalam alam kubur. Bukti ayat Quran dalam surah Al-Mu'minun yang bermaksud sedangkan di hadapan mereka ada alam barzah yang mereka tinggal tetap di dalamnya hinggalah sehari mereka dibangkitkan semula. Kewujudan pertanyaan para malaikat. Apabila seseorang itu meninggal dunia, Allah akan mengutuskan malaikat Munkar dan Nakir yang ditugaskan untuk menyoal mengenai Tuhan yang mencipta, pegangan agama dan panduan hidup, mengenai Nabi serta hukuman serta siksaan kubur bagi mereka yang ingkar. Seterusnya, wujud siksaan alam barzah. Siksaan kubur bagi mereka yang ingkar atau kufur semasa di dunia, mereka akan diperlihatkan keadaan api neraka, manakala mereka yang meninggal dalam husnul khatimah akan diperlihatkan keadaan syurga kepada mereka. Dalam dalil yang bermaksud mereka didedahkan kepada ruang api neraka pada waktu pagi dan petang semasa mereka di dalam alam barzah sehinggalah hari berlakunya kiamat. Diperintahkan kepada malaikat masukkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya ke dalam alam azab api neraka yang seberat-beratnya. Surah Al-Ghafir ayat 40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Aizan bin Muhammad dan nombor matrik saya adalah 277359. Saya akan meneruskan perbentangan ini dengan tajuk kecil yang seterusnya iaitu kepercayaan kepada adanya hisab iaitu perhitungan. Keyakinan terhadap adanya alam selepas kematian adalah dengan mempercayai dan meyakini kewujudan hisab iaitu segala amal perbuatan manusia di dunia ini akan mendapat perhitungan dengan seadil-adilnya. Tidak mungkin terdapat perkara yang akan terhindar daripada dihitung dan tidak juga ada perkara yang ditambah atau dikurangkan perhitungannya. Dia yang diadili adalah sebagaimana amal perbuatan manusia yang dicatat dalam buku catatan amalannya. Seterusnya, perhitungan yang disebutkan merupakan semua pengiraan amal perbuatan manusia di dunia ini, tidak kira perbuatan yang positif iaitu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang negatif iaitu perbuatan yang buruk. Atas perhitungan daripada hisab, balasan dari amal perbuatan manusia ditentukan dengan sangat adil dan saksama. Setiap umat manusia akan menerima buku catatan amalannya yang merekodkan setiap satu perbuatannya dengan cara yang berbeza. Terdapat kalangan manusia yang menyambut penerimaan buku amalannya dengan hati yang gembira dan tersenyum. Tetapi ada juga yang menerima dengan wajah yang gelisah dan ketakutan. Ayat ini dapat dibuktikan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Insyikab ayat 7 hingga 13 yang berbunyi, kemudian sesiapa yang diberi penerimaan surah amalnya dengan tangan kanannya, maka ia akan dihisab dengan cara yang mudah dan ringan dan ia akan pergi kepada keluarganya yang beriman dengan sukacita. Dan sesiapa yang diberikan penerimaan surah amalnya dengan tangan kiri ataupun dari sebelah belakangnya, maka ia akan meraung menyebut kebinasaannya dan ia akan menderita bakaran api neraka yang lagi marak. Sebenarnya ia semasa di dunia dahulu sentiasa bersukaria dalam kalangan keluarganya yang juga kufur dan ingkar. Oleh itu, sebagai orang yang beriman dan beramal,
Kita seharusnya yakin dan percaya bahawa perbuatan kita semua akan dihisab sejurus lagi kita tidak bernyawa di dunia ini. Assalamualaikum. Sekarang ni saya akan menerangkan mengenai sisian sirat. Perkataan sirat ni ialah daripada bahasa Arab yang bermaksud jalan. Manakala dari sudut kefahaman di dalam agama, ni pula ialah bahagian membentang di atas neraka Jahanam yang akan didatangi oleh orang yang awal dan juga yang akhir. Ini adalah satu jambatan melintasi Jahanam yang terletak di antara syurga dan juga neraka. Ianya tercipta sejak terciptanya neraka. Allah pun berfirman, bermaksud, dan tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan yang mendatangi neraka itu. Hal itu juga bagi Tuhanmu adalah sesuatu kepastian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan diselamatkan oleh orang yang bertakwa dan membiarkan orang yang zalim dalam neraka dalam keadaan melutut. Surah Maryam ayat 71 hingga 72. Menurut di dalam Al-Quran, terdapat 30 tempat daripada 21 surah yang menyebutkan kalimat sirat. Bahkan kalimat sirat turut menjadi bacaan wajib di dalam surah Al-Fatihah ketika solat, iaitu pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Bermaksud, tunjuklah jalan yang lurus, iaitu jalan yang engkau kurniakan nikmat kepada mereka. Bukanlah jalan bagi orang yang engkau muka, dan bukanlah jalan bagi orang yang sesat. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, orang mukmin yang berada di atas sirat ini ada yang secepat kedipan mata, ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, dan ada yang secepat kuda, dan amat kencang berlari. Kesimpulannya, perkara gaib mencerminkan pemahaman yang meluas tentang aspek-aspek metafizik dan spiritual dalam kehidupan manusia. Oleh itu, setiap Muslim wajib beriman kepada perkara gaib tanpa ada sedikit pun rasa ragu dalam hati. Kita sebagai hambanya, janganlah kita memandai-mandai tentang ilmu atau perkara gaib ini agar tidak menjadi kufur. Allah sahaja yang mengetahui apa itu perkara gaib.